بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya, taufik daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita di dalam Islam, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar Allah taala mengekalkan hidayah ini terhadap kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tanda syukur di atas nikmat ini adalah hendaklah kita menggunakan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita: mata, pendengaran, penglihatan, akal, fikiran, anggota-anggota badan kita untuk terus menuntut ilmu, terus untuk menambahkan ilmu agar menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmu itu ialah ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang Allah Ta'ala sebut dan apa yang Rasul sebut. Apa yang selain daripada keduanya, dia adalah masalah. Dia hanyalah yang menyibukkan kita daripada yang sepatutnya yang kita ketahui. Jadi tuan-tuan Abu Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita hari itu kita masuk pada kuliah terakhir kita dah masuk kitab zakah. Iaitu hadis-hadis berkenaan dengan zakat. Dan kita telah baca hadis yang sangat penting dalam Islam, iaitu hadis berkenaan dengan Nabi SAW menghantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan di dalam arahan Nabi SAW tu, ada banyak arahan. Pertama, arahan supaya Muaz menyampaikan tauhid. Yang kedua, mengajarkan mereka salat. Dan selepas salat, Nabi SAW memerintahkan Muaz agar mengajarkan orang Yaman ini tentang zakat. Atas sebab itulah Al-Imam Abdul Ghani, Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi mengumpul hadis dalam kitab kita ini. Dalam kitab ini dia telah masukkan hadis Muaz bin Jabal itu dalam bab yang sebelum ini. Hari kita masuk pula hadis yang seterusnya daripada dalam kitab Zakah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna khamsi awaqin sadaqah wala fima duna khamsi zawdin sadaqah wala fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat pada harta yang di bawah 5 awaq. Tidak ada zakat pada unta di bawah 5 ekor. Dan tidak pula zakat pada hasil tanaman di bawah 5 wasaq. 5 wasaq. Naam. Mari kita tengok maksud hadis ni. Awaq, dia kata tidak ada bagi kurang dari 5 awaq. Awaq ini ialah single dia auqiyah. Mufraduha auqiyah atau uqiyah. Uqiyah.
Dan uqiyah ni, satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham. Bersamaan dengan 40 dirham. Zaudin pula, laisa fi ma duna zaudin, zaudin laisa lahu mufrad min lausi. Zaudin ni itu perkataan yang tidak ada mufrad. Okey, wa yutlaqu ala thalathin min al-ibil ila al-ashr. Iaitu bila sebut zaudin, antara 3 sampai 10 ekor. Antara 3 sampai 10 ekor. Tapi penterjemah kita kata, dan tiada zakat pada unta di bawah 5 ekor. Dia pakai 5 sebab apa? Memangnya nanti kita akan belajar nisabnya unta ni 5. 5 ekor unta nanti insya-Allah. Yang ketiga, ausuqin. Ausuq iaitu wasak, jamak kepada wasak. Okey, jamak kepada wasak. Wal murad bihuna situna sa'an bis-sa'in nabawi. Lebih kurang 60 cupak. 60 cupak ataupun 60 gantang, bukan cupak, gantang. Bersamaan dengan 60 gantang. Maksudnya kalau satu wasak 60 gantang. Okay, satu gantang ni berapa? Lebih kurang 2.7 kilogram lah tuan-tuan. Lebih kurang lah yang kita bayar zakat tu kan. Satu zakat tu satu sa'. Zakat fitrah kan satu sa'. Kalau satu mud pula satu apa ni? Satu cupak tu itu lebih kurang 600 gram, kan? 4 cupak satu gantang. Jadi 6 darab 4 lebih kurang 650 gram, itulah lebih kurang. Jadi 6 darab 4 lebih kurang dapatlah 2.7 macam itulah, 2.5 ataupun 2.6. 2.6 lah. Jadi 2.6 kilogram. 2.6 kilogram. Jadi satu wasak bersamaan dengan 60 kilogram. Satu wasak sama dengan, kan, satu wasak sama dengan 60 gantang. Kita tulis sikit lah kat sini tuan-tuan. Satu wasak sama dengan satu wasak sama dengan 60 gantang. Okey, yang ataupun bahasa Arab panggil sa'. Okey. Jadi satu sa' lebih kurang 2.6 kilogram kata. 2.6 kilogram. Satu sa' bersamaan dengan 2.6 kilogram. Satu sa' bersamaan dengan 2.6 kilogram. Jadi kalau 60 sa', darablah berapa tu? Jom kita tengok. 60 sa', 60 kena buka ni pula. Matematik tak ingat. Jadi 60 sa' darab 2.6. Jadi 156 lah. 156 kilogram satu wasak. Darab 5. Jadi lebih kurang 780 kilogram lah. Maksudnya hasil tanaman tu 780 kilogram, barulah dia kena zakat. Zakat apa ni? Jadilah kita panggil apa dia tuan? Inilah yang kita panggil nisab. Inilah kita panggil nisab. Okey. Tapi nanti kita akan tengok awak tadi tu 40 dirham tu ialah perak. Nanti kita akan tengok insya-Allah. Okey, jadi apa maksud hadis ni secara umum? Al-ma'na al-ijmali. Dia kata zakat ini muwasat bainal aghniya wal fuqara. Zakat ni adalah hubungan antara orang kaya dengan orang miskin, macam mana orang kaya nak memberi kecukupan bagi orang yang fakir. Walihada fa innaha la tu'khadh mimman maluhu qalil. Mimman maluhu qalil. Zakat itu tidak diambil daripada orang yang harta dia sedikit. Sebab dia adalah antara pertolongan orang kaya kepada orang miskin. Jadi tak bolehlah ambil daripada orang yang sikit harta dia. Maka itu bukan pertolongan kepada orang miskin dan menyusahkan orang miskin lagi. Jadi la yu'addu bihi ghaniyan. Jadi orang yang harta dia tak cukup nisab itulah dia orang yang belum lagi dianggap sebagai orang kaya.
Jadi tuan-tuan senang. Nak tahu tuan-tuan ni orang kaya ke tak kaya? Agniya ke fuqara? Ini kaedah Nabawi. Kalaulah tuan-tuan, dalam nisab tuan-tuan, harta tuan-tuan cukup nisab setahun. Maka tuan-tuan ni orang kaya lah. Kalau harta tuan-tuan tak cukup nisab, nisab untuk bayar zakat, maka tuan-tuan orang miskin lah. Macam tu lah dia. Kan kalau kita simpan dalam bank sekarang ni, nisab zakat ialah 89 dirham. 89 dirham. Dirham, nah, dirham emas. Jadi kalau kita tengok dia hartanya lebih kurang sekarang, kalau kita tengok dekat pusat zakat tu lebih kurang 25,000 lah, 20,000. Maksudnya kalau tuan-tuan, barakallahu fiq, ada 20,000 dalam bank, tak pernah berkurang 20,000 tu, maksudnya tuan-tuan kena orang kaya. Tak silap saya, nisab zakat KL sekarang ialah 25,000. 25,000. Nisab zakat KL. Dia sentiasa berubah setiap tahun ni. Nisab zakat Kuala Lumpur. Zakat simpanan 20,023. Zakat Kuala Lumpur 21,000. 21,432. Ni wilayah punya. Maksudnya kalau tuan-tuan tak sampai duit 21,432 ringgit, maka tuan-tuan ialah tak sampai lagi, tuan-tuan orang miskin. Fuqara. Kan? Tapi tuan-tuan kalau sampai 21,432 simpanan, maka ketika itulah barakallahu fiik, tuan-tuan dah cukup nisab, dan dah cukup setahun, dah masa setahun tak pernah berkurang, untuk buat bertiga tadi, maka tuan-tuan ialah orang yang kaya. Cukup, maksud tuan-tuan orang kaya dan kena bayar zakat. Sebab Nabi kata apa? Tu'khadhu min aghniyaihim. Zakat itu diambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang fakir. Siapa kaya? Siapa harta dia sampai nisab zakat, maka dia orang kaya, maka dia kena bayar zakat. Allahu Akbar. Maksudnya sampai 21,000 dulu tuan-tuan, baru dah dia zakat. Zakat simpanan dia. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau dia pendapatan itu ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian negeri ambil zakat pendapatan ni sebagai salah satu zakat. Sebahagian negeri pula tak ambil zakat pendapatan. Cuma kalau yang ambil zakat pendapatan pula, dia kena tolak lah. Dia kena tolak dia punya pembelanjaan dia harian, pembelanjaan harian ataupun bulanan. Belanja beli susu, belanja beli pampers, belanja bagi duit mak, belanja makan minum, belanja sewa rumah, apa semua. Baki tu yang katakanlah gaji dia 5,000 sebulan. Tolak. Tinggallah tolakan yang wajib, jangan pula tolakan pergi bercuti, tak kira tu. Makan, minum, pakaian, nafkah anak isteri, bantuan kepada mak ayah, sekolah anak, apa semua, hutang. Katakanlah dia berbaki, katakanlah gaji 5,000, dia baki dia 1,000 sebulan. Kalau baki 1,000 sebulan, dia akan darab 12,000. 12,000 sampai nisab tak? Tak sampai nisab, maka dia tak perlu bayar zakat. Tapi kalau dia tolak, baru sampai 2,000. Tolakan yang wajib. Bukan semua tolak. Jangan pula pergi beli motor besar, tolak, tak. Maka dia ada cara tolakan tu. Di pusat-pusat zakat dia akan bagi tahu dah apakah yang ditolak. Maka baki itu, katakanlah bakinya 3,000 sebulan ataupun 2,500. Darab 12, dia akan jadi apa tu? Akan jadi 25,000, betul tak? Ataupun dia akan jadi 30,000. 30,000 sampai tak nisab zakat? Sampai nisab zakat. Maka dia kena bayar zakat daripada 30,000 duit simpanan tu tadi. Sebab tu kalau kita pergi pusat zakat, kadang-kadang dia senang, dia tengok buku bank je. Dia tengok buku bank, dia akan tengok dalam masa setahun tu statement kita, manakah jumlah yang paling rendah yang tak pernah turun daripada bawah jumlah tu. Ini kalau zakat simpanan lah. Dia akan tengok
Okey. Paling minimum dalam bank dia ada 25 ada 25,000, 26,000. Okey, tak pernah turun, tak pernah kurang daripada 26,000. Maka dia kata, okey, zakat tuan-tuan ambil daripada 26,000. Nilai minimum yang tak pernah berkurang selama setahun. Kalau nilai minimum tu terkena pada apa ni, kurang daripada nisab, maka dia akan bayar zakat. Tak perlu bayar zakat. Kalau tak tak pernah kurang daripada nilai nisab, maka dia akan dibayar zakat daripada situ kalau simpanan. Kalau gaji bulanan, dia akan potong berdasarkan kiraan tolakan tadi, kemudian dia akan, ya, itu maksudnya. Jadi kata Syekh Bassam ini, fasyari' bayyana adna haddin liman tajibu alaih. Maka syarak menjelaskanlah apakah dia nilai minimum, had minimum yang menyebabkan seseorang itu perlu bayar zakat. Wa amma man yamliku dunal had, siapa yang memiliki kurang daripada had tersebut, fa innahu faqir, maka dia orang fakir. Dengar ni, maka dia fakir, la yu'khadh minhu syai', tidak diambil daripada dia sesuatu pun. Fa sahibul fiddah, orang yang ada perak, la tajibu alaihi, tidak wajib ke atasnya, hatta yakuna indahu khamsu awaq. Dia ada khamsu awaq. Khamsu awaq. Wa kullu awqiyatin arba'. Jadi akan ada 5 awaq. Dan setiap awaq itu bersamaan dengan 40 dirham. Jadi 200 dirham lah. Ni nisabnya perak. Maksudnya nisabnya perak 200 dirham. Nisabnya perak 200 dirham. Mari kita tengok. Nisab zakat perak. Kalau dalam bahasa moden dia lebih kurang 595 gram. 595 gram. 595 gram. 595 gram. Hmm. Okey. Kalau emas 85 gram. Kalau emas 85 gram. Kalau perak 595 gram. 595 gram. Okey. Kita tengok harga perak 1 gram . Itu harga perak. Berarti ikut dengan ikut harga terkini. Dia kata nilai harga silver berat 1 gram adalah RM 35125. 35125. 100 gram bersamaan dengan 351. 351. 351 kalau 100 gram. Jadi kalau 595 tadi apa? Zakat kan? Lebih kurang 600. Zakat 6 lah. Nah, maksudnya dikena darab. Darab 6, maksudnya 300 darab 6 berapa? Lebih kurang 1,800. 1,800 lebih. Nah. Hmm. Nah. Okey. Perak wajib dikeluarkan zakat beratnya menyamai atau melebihi 595 gram. Okey, 595 gram.
Zakat dia 2.5%. Nah, okay. Nah, itu kalau zakat, zakat perak. Dari perak ni zaman sekarang ramai orang ada perak kan. 200 dirham. Nah. Hmm. Jadi katakanlah dia ada 1,000 gram. Kat sini. Katakanlah dia ada 1,000 gram perak. 1,000 gram perak. Dia punya nisab 595. Dah lepas kan? Jadi ada 1,000 gram, darablah nilai perak semasa. Kat sini murah je. Kalau nilai perak semasa sekarang, 1,000 perak sekarang dah RM3.5. 1 gram bersama dengan RM3.5. RM3.50. Jadi RM3.50. Jadi kita katakanlah dia darab RM3.50. Dan bila kira zakat dah ada kena pakai kalkulator kan. 3.5 darab 1,000. Kemudian darab 2.5%. Maksud dia kena bayar zakat RM87.50. Ini kalau ada 1,000 gram perak. Kalau ada 1,000 gram perak. Jadi kesimpulannya apa? Awak tadi tu untuk perak. Okey. Khamsu awak bersama 200 dirham. Wa sahibul ibil, unta pula, la tajibu alaihi zakat hatta yakuna indahu khamsun fasa'idan. Adapun untuk unta, dia kena ada 5 ekor unta ke atas, 5 ekor dan ke atas barulah dia kena zakat. Nanti kita akan cerita dulu. Kita akan cerita di secara umum dulu. Wa sahibul hubub wa thimar, dan orang yang ada bijirin pula, okey, la tajibu alaihi, okey, tidak wajib ke atasnya zakat, melainkan dia kena ada khamsatu awsuqin wal waqt situna sa'an. 60 sa' tadi lah. Jadi 300 sa'. Jadi dia ada 300 sa'. Jadi lebih kurang apa tadi? 300 sa'. Jadi 5 wasak ini, 5 wasak bersama dengan 300 sa'. 300 sa'. Jadi kalau 300 sa' darab 2.6. Okey, 300 darab 2.6. Berapa? Kita kira lah. Dah lama tak buat kerja matematik ni kan. 300 darab 2.6 kilogram. Ini 780 kilogram bijirin dia ada, barulah dia bayar zakat. Kalau katakan dia tanam rupanya hasil tanaman dia tak sampai 780 kilogram, tak ada zakat atas dia. Dan tanaman ni pula kita akan tengok nanti dia beza. Kalau tanaman dia airkan sendiri, dia lagi murah 1/20. Kalau dia diairkan oleh hujan, 1/10, lagi mahal sikit. Nanti insya-Allah kita akan tengok dia dalam kelas akan datang. Jadi apa kesimpulan daripada hadis yang kita baca sekarang ni? Kesimpulannya itu pertama, wujubuz zakah, wajibnya zakat ke atas orang yang ada nisab yang disebutkan. Orang yang ada nisab yang disebutkan. Atau syai'un minha tahdidul ansibah, ataupun ada sebahagian daripadanya untuk menetapkan nasab-nasabnya nanti. Okey. Atau nasab-nasabnya. Nisab-nisabnya, bukan nisabnya. Nisab-nisabnya. Okey. Muasat bainal aghniya wal fuqara. Adamu wujubiha ala man qasura maluhu min hadhihi tahdidat. Pengajaran kedua daripada hadis ni iaitu tidak diwajibkan zakat ke atas orang yang hartanya kurang daripada penentuan had yang kita telah sebutkan tadi. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Munzir ijma' bahawa zakat, Al-Imam Ibn Munzir dia kata tidak wajib zakat ke atas orang yang kurang daripada 5 ausuk tadi yang tumbuh. Wal Imam Malik yusamih bin naqsil yasir. Adapun Imam Malik rahimahullah dia kata kalau kurang sikit, ada lebih kurang 5 kilogram, itu no problem, dia kena zakat juga. Okey.
Pengajaran yang ketiga daripada hadis ni, idza balagatil fiddatu mi'atai dirham. Bilanya fiddah itu, perak itu sampai 200 dirham, fa fiha rub'u usyriha. Maksudnya dia 2.5%. Rub'u usyri. Suku daripada 10. Maksudnya 1/40 lah tu. Suku daripada 10 maknanya 1/40 lah. Wa idza balagatil ibilu khamsan, bila unta itu sampai 5 ekor, fa fiha syatun, maka disembelihnya, disembelih pula, disakatkan, sembelih pula, dizakatkan seekor kambing. Wal asharatu syatan, dan setiap kali 10 ekor unta 2 ekor kambing. Wal khamsatu usyrun, kan, dan okey, wal khamsatu usyrun, dan 5, wa thalathu syiya, okey, wal 20 arba'u syat syiyah. Kalau 20 ekor, 20 ekor unta, 4 ekor. Jadi setiap 5 ekor satu. Fa idza balagha 25 fa fiha bintu makhad min al-ibil. Yani zakat unta pula, iaitu kalaulah dia itu 25 ekor, maka dia bintu makhad. Okay, bintu makhad apa dia? Unta dia ada umur dia. Satu nak masuk dua, dua nak masuk tiga, tiga nak masuk empat. Okey. Kemudian ada bintu labun. Okey. Nak ila akhiri. Okey. Uh, yang ni tuan-tuan, kita tak perlu nak masuk secara detail lah, sebab kita pengajian sini adalah pengajian nak tengok kepada dalil-dalil. Dalil-dalilnya cukup kita sebut secara umum lah. Kalau kita lebih detail, pengajian fiqah lah, pengajian fiqah. Wa idza balagatil hubub aw thimar 5 awsaq, dan bilanya tanaman-tanaman itu sampai ke 5 wasaq, wa huwa 300 sa', dan dia 300 apa tadi, 300 gantang tadi. Fa in kanat tasqi bil kulfah, kalau disebut tadi, kalau fa in kanat tusqa bil kulfah, diairi dengan apa dia, diairi dengan sendiri, dengan usaha sendiri, dia ambil air, dia apa semua, dan juga dengan alat-alat untuk nak pam air, maka yang ni 1/20, ni 10 usyur, ni 10 usyur, 1/20 lah, setengah daripada 10. 0.5 daripada 10, maksudnya 1/20 lah. Tapi kalau kata fa in kanat tusqa bila kulfah kal anhar wal uyun al jariyah ala wajhi al ard, kalau tanaman itu ditanam bukan dengan usaha, diairi, bukan ditanam, diairi, disiram dengan air yang semula jadi, air itu datang sendiri, bukan dipam, bukan apa semua, maka dia 1/10. Fa fiha al ushur. Dia kata fima saqatis sama'ul ushr wa fima suqiya bisaniyati nisful ushr. Apa yang diairi dengan air hujan, maka dia 1/10. Apa yang diairi dengan usaha, diangkat sendiri apa semua, maka 1/20. Hadis riwayat Muslim. Okey. Dalam hadis ini tak sebut emas, kerana kebanyakannya muamalahnya orang Arab pada zaman Nabi SAW adalah dengan perak. Namun untuk emas disebut juga. Nabi kata laisa alayka syai'un hatta yakunu laka 20 dinaran, maka tak wajib bagi kamu untuk mengeluarkan zakat melainkan bila ada 20 dinar. Dan 20 dinar tu maksudnya 20 mithqal, 20 mithqal. 20 mithqal tu lebih kurang 85 gram lah, 85 gram emas. Jadi tuan-tuan kira lah 85 gram emas tu berapa. Sekarang satu gram emas bersamaan dengan 270 ke 280. Tuan-tuan, saya pun tak ingat emas ni semasa, sebab kita jarang amalah dengan emas ni. Maka kalau tuan-tuan tengok nisab yang terbaru 21,000 lah. Maksudnya 85 gram tu bersamaan dengan 21,000. Saya murah je, kalau senang mudah je. Kalau tuan tengok je harga semasa emas tu berapa. Okay. Sekarang ni saya tak ingat harga semasa emas berapa. Mari kita tengok harga semasa emas. Harga semasa emas 1 gram. Dan emas ni lah, emas 99 lah, emas yang paling berkualiti sekali. Okay. Emas yang betul-betul lah. Saya tak keluar lah harga emas ni. Okay.
Public Gold Malaysia. Oh, Masya Allah. Harga emas kan 315. Allahu Akbar. Harga emas 315. Jadi 1 gram 315. Jadi darab dah 85 gram. 85 gram darab 315. 26,000 lah. Masya Allah. 26,775. 26,775. Okey. Cuma dalam masalah zakat ni, para ulama dia kata zakat yang dipakai, zakat zakat yang dipakai itu tak dikenakan zakat. Hmm. Hmm. Dan dia kata uruf zakat dekat, kalau kat Kuala Lumpur, uruf zakat tu 800 gram. Masya Allah. Hmm. Maksudnya uruf 800. Maksudnya kalaulah dia ada 800 gram emas, tapi emas yang 800 gram tu dia emas yang dipakai, maka kita tak dikenakan zakat. Hmm. Dan masuk uruf tu, emas tu pernah dipakai. Sama ada walaupun sekali dalam masa setahun. Maka, okey, justru sekarang, maka yang berulang ataupun sekali dalam sebulan melebihi 800 gram, wajib dikeluarkan zakat ke atasnya. Okey, nak keluarkan zakat tu daripada baki tu ke ataupun keseluruhan? Maka dikenakan daripada keseluruhan. Emas yang dipakai, jika nilai uruf, tambah darab harga emas masa dan 25 kilogram. Maksudnya, okey, katakanlah dia pakai emas dia 900 gram. Okey. Kemudian uruf zakat perhiasan ialah 800 gram. Soalannya, adakah dia akan ditolak dulu 100 gram saja ataupun dikenakan 900? Maka jawapan dia dikenakan daripada 900 ni semuanya. Dikenakan pada 900 kesemuanya. Ha, 900 ni kesemuanya. Dia akan dikenakan zakat. Nah. Yang pengajaran kelima daripada hadis ni iaitu az-zakatu tajibu fil hubub wa thimar allati tukal wa tudakhkhar 'inda al-a'immah. Iaitu zakat itu wajib di zakat-zakat bijirin dan buah-buahan tanaman, wajib dikenakan zakat yang boleh ditimbang, allati tukal wa tudakhkhar, dan boleh disimpan. Okey, indal a'immah, macam Imam Syafi'i, Ahmad, Hanafi. Sebab tu inilah qaul yang rajih. Contohnya macam beras. Beras boleh simpan lama. Kurma, gandum, rai, kita kata apple, tak ada zakat apple. So apple tak disimpan lama. Kan? Tak ada zakat apa anggur. Wal qaulul awwal rajih, yani lah yang pendapat yang rajih, lianna ma yukal wa yadakhkhar huwa alladhi kamulat fihi an-ni'mah. ولما روى الدارقطني مرفوعا لا زكاة في الخضروات. Dan juga kerana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni yang Nabi kata la zakata fil khadrawat, hadis dhaif tapi ada yang dikuatkan dengan apa tu, dengan penyokong-penyokongnya. Jadi Ustaz, kenapa buah apple tak ada? Kenapa orang bayar zakat emas, orang bertanam padi kena bayar zakat, orang apple tak kena zakat? Sebab pertama dengan nas, dengan dalil. Yang kedua sebab itu benda yang boleh disimpan. Sebab Islam ni dia tak nak apakah dia punya semangat dari dia punya kita semangat daripada zakat ni apa dia, iaitu kaila yakuna dulah, supaya harta itu tidak tersimpan dan tidak bergerak. Waktu dalam Islam ni, Islam tak suka harta tersimpan pada orang kaya dan tak bergerak.
Jadi Islam nak benda tu dia berlegar dalam masyarakat. Dia berlegar dalam masyarakat. Ya, jadi benda yang boleh disimpan lama. Macam anggur tak boleh simpan lama. Orang akan jual juga. Apple orang tak boleh simpan lama. Dia akan jual juga akhirnya. Tapi macam beras orang boleh simpan lama. Baik kalau simpan, 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 simpan. Biarkan harga boleh naik apa semua seumpama dengan ketika itulah dia kena keluarkan zakat 25. Supaya tidak tersimpan. Sebab ekonomi, sifat ekonomi ni kalau semua orang kaya simpan, 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 dia akan menyebabkan harga barang naik. Orang orang miskin susah. Yang dapat kekayaan tu orang yang sahib tharwah lah, orang yang ada beras tadi. Lalu dia akan suruh zakat lah. Kau dapat untung tak dengan kenaikan harga? Kau dapat untung tak dengan simpan? Dapat. Tapi kau kena keluarkan 25%. Ketika itulah tujuannya zakat. Allah Ta'ala kata, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Supaya tidaklah putar kekayaan itu di kalangan orang kaya sahaja, di kalangan kamu. Di kalangan orang kaya sahaja, di kalangan kamu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Cantik. Kemudian Syekh Bassam ni disebutlah kadarnya dengan duit kita pada zaman sekarang. Tapi Syekh Bassam ni pun kiraan duit itu dah tak relevan untuk kita sekarang. Sebab kiraan ni kiraan zaman dulu. 50 tahun lepas. Jadi kita kena kira sekarang lah. Ila akhirih. Nah. Yang ni pun kiraan dari segi, kalau kita baca Syekh Bassam ni, ini pun kiraan ni kita kena update. Sebab tu saya selalu buka. Saya buka website, selalu buka zakat punya website supaya kita dapat update nilai terbaru. Kita tak boleh pakai buku ni. Kalau kita pakai buku ni, Syekh Al-Bassam ni, kalau kita, oh taklah, nilai dia banyak ni yang Syekh Bassam sebut, itu nilai semasa ketika itu. Jadi nilai semasa ketika itu tak boleh kita pakai untuk zaman sekarang. Kita kena kira kiraan yang baru. Hmm. Nah, wallahu taala alam bisawab, tuan-tuan. Saya rasa kita stop kat sini dulu sebab hadis yang seterusnya ni mungkin kita akan ambil masa juga sebab hadis seterusnya cantik. Sebab Nabi kata seorang muslim tidak wajib menzakati hamba sahaya dan kudanya. Itu ustaz kalau dia ada banyak kuda, apa tak kena zakat? Kita akan tengok nanti. Habis itu kalau zakat, kalau digunakan kudanya untuk berniaga, itu nanti insya-Allah. Itu kita akan bawakan fi darsil qadim biiznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Cukuplah sekadar ini saja tuan-tuan. Insyaallah nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yufaqqihana fid din wa 'allamana at-ta'wil wa yu'allimuna at-ta'wil وأن يجعلنا من المتقين العاملين الطاهرين الطيبين وجعلنا من أهل الجنة النعيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.